الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu di dalam pengajian kita pada kali ini bagi mata pelajaran Jawi. Okey, kita teruskan pelajaran kita untuk unit 3 iaitu tanda soal dan tanda seruan. Okey. Baca dan fahami fungsi tanda soal. Kita tengok dulu objektif. Yang pertama, tujuan kita mempelajari unit ini adalah untuk mengenal dan menyebut fungsi tanda soal dan tanda seruan. Apa itu fungsi tanda soal dan tanda seruan? Kemudian kita dapat membaca dan menulis ayat yang mengandungi tanda soal dan tanda seruan. Okey. Kita dapat tulis dan kita dapat membaca ayat yang ada tanda soal dan tanda seruan. Okey. Tanda soal macam ni lambang dia ataupun tanda dia macam ni. Kalau untuk Rumi dia terbalik belah ni ke sebelah kiri. Kalau untuk Jawi dia ke sebelah kanan. Okey. Kita tengok bawah. Muka surat 21, buku teks. Muka surat 21. Okey, baik. Tanda soal ialah tanda bacaan pada akhir setiap ayat tanya. Kalau ayat tanya, hujung dia sekali mesti kita gunakan tanda soal ataupun tanda tanya. Okey, contoh, di manakah letaknya Tugu Peringatan Negara? Dia macam tu cara baca bagi ayat tanya. Apakah yang kamu fikirkan itu? Itu adalah contoh bagi ayat tanya. Ia juga digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Okey. Dalam kata pengikat ataupun tanda pengikat kata. Ini pengikat kata ataupun pembuka kata, penutup kata. Okey, dia juga digunakan di dalam pengikat kata ni, iaitu di sebelum penutup kata. Kita juga boleh letakkan tanda soal. Tetapi ayat yang kita letakkan itu sebelum tu adalah ayat yang merupakan ayat tanya. Contoh, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Ini adalah ayat tanya. Tanya alif. Ini seolah di dalam sebuah penceritaan lah. Okey. Sama juga contoh yang bawah ni. Mengapa kamu tidak makan? Tanya. Mengapa kamu tidak makan? Tanya nenek. Okey. Itulah antara fungsi tanda soal. Mudah saja. Untuk tanda soal ni mudah. Fungsinya adalah digunakan dalam ayat tanya. Tak kiralah di mana pun, kalau ayat itu menunjukkan dia sedang bertanya, dia menggunakan perkataan di manakah, apakah, apa, mengapa, bagaimana. Itu semua merupakan kata tanya. Kalau dalam satu ayat tu dia ada kata tanya, jadi ayat tu mestilah ayat tanya. Jadi bila ayat tanya mestilah menggunakan tanda tanya, iaitu tanda kita panggil tanda tanya ni, ataupun macam nampak macam telinga kan. Ni kita panggil tanda tanya. Bukan telinga, bukan tanda telinga.
Okey. Buka muka surat 22, iaitu tanda seruan. Okey. Tengok atas sekali. Tanda seruan ialah tanda bacaan untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Okey. Tanda seruan ini adalah satu tanda yang berkaitan dengan ayat yang kita gunakan yang berkait dengan perasaan. Contoh, dia marah, dia menggunakan kata seruan. Contoh, kalau dia sedih. Contoh, kalau dia sakit, dia akan menggunakan kata seruan. Kalau dia takut, contoh dia kagum ataupun dia takjub dengan sesuatu perkara, kita akan menggunakan kata seruan. Tanda seruan ni pula ataupun ayat seru ni, dia ada dua. Yang pertama adalah, tengok, ayat seru terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayat yang didahului oleh kata seruan. Ayat yang didahului oleh kata seruan. Okey. Nombor dua, ayat yang tidak mengandungi kata seruan. Tidak mengandungi kata seruan. Dia tak ada kata seruan. Dia dua-dua jenis. Yang ada kata seruan itu macam mana? Tengok contoh dulu yang atas, nombor satu. Dia ada kata seruan. Kata seruan macam mana? Contoh macam ni lah. Wah, cheese, amboi, aduh. Itu adalah kata seruan. Okey. Yang ni adalah kata seruan. Kita panggil kata seruan. Yang ni, tanda ni kita panggil tanda seruan. Kesemuanya ayat ni kita panggil ayat seru. Kalau ayat seru, ada yang ada kata seruan, ada yang tak ada. Macam contoh ni, wah, cantiknya rumah kamu. Dia akan menggunakan kata seruan dan tanda seru. Nombor dua pula, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Dia tak ada kata seru, dia tak ada kata seru macam ni. Dia terus kepada ayat. Contoh, tolong, ada pencuri. Dia tak pakai dah kata seruan macam ni. Dia ada dua jenis. Okey, baik. Kita tengok bawah ada sikit penerangan tentang kata seru ataupun ayat seru. Yang pertama adalah untuk menunjukkan perasaan kagum. Kagum ini adalah kita rasa terkejut ataupun takjub dengan sesuatu perkara. Contoh, yang ni dia ada ayat, dia ada kata seruan. Wah, cantiknya dia. Ayat yang bawah ni, besarnya kereta kamu. Dia tak ada kata seru macam ni. Tapi boleh juga. Dua-dua kita boleh guna. Ini adalah tanda seru. Okey, yang kedua adalah untuk menunjukkan perasaan geram. Dia geram ataupun dia marah, dia akan berlakunya ayat seru. Contoh, perbuatan awak sudah melampau. Dia tak ada kata seruan macam ni ya. Dia terus kepada ayat. Perbuatan awak sudah melampau. Ini pun sama juga. Siapkan kerja itu segera. Siapkan kerja itu segera. Okey. Yang seterusnya adalah untuk menunjukkan perasaan sakit. Kalau dia sakit, dia nak tunjukkan perasaan, kata dia ni tengah sakit. Dia akan menggunakan tanda seru juga. Menggunakan kata seru. Ini kata seru. Aduh, sakitnya tangan saya. Aduh, jangan pijak kaki saya. Okey, begitulah contoh bagi kata seru ataupun fungsi kata seru. Kata seru itu berfungsi sebagai ayat untuk kita menunjukkan perasaan, sesuatu perasaan. Contoh, kalau kita marah, kita akan menggunakan tanda seru. Marah, takut, takjub, marah, geram, sakit dan sebagainya. Okey. Kita sudah belajar 4 tanda, fungsi 4 tanda. Yang pertama adalah noktah,
iaitu untuk berhenti, koma untuk berhenti di pertengahan ayat, iaitu tanda tanya digunakan dalam ayat tanya. Yang keempat adalah sekarang yang kita mengaji ni adalah tanda seru. Okey, setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Kita akan sambung pengajian kita pada pelajaran kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.